المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بتعريفنا وسؤالنا وخطيئتنا وسلامتنا وأنك فتح العالمين علينا كصفينا ووفقنا في الدين وأتم رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد تعالى تعليم وتذكر وتذكير ونفع الاتفاق استفادة والحساب مسلم كتاب الله في الوصول وإلى الهدى وتدلت على خيرا توجهنا ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Wakalah tauhid dan di dalam salat yang kehidupan. Muka surat 2, perjalanan salik dan mudik ataupun mudik dalam mencapai hakikat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita bercerita tauhid, terbagi kepada dua, yakni tauhid akli dan tauhid zawqi. Tauhid akli ini yang mana kita memerlukan akal untuk diperah berfikir bagaimana kita boleh mengenal Allah melalui jalan belajar seperti ini. Sebab itu kalau ditanya apakah dari wujudnya Allah Ta'ala, jawapannya secara akal wujudnya alam ini. Tak mungkin ada alam tanpa pencipta. Apa dalil Allah Ta'ala itu kuasa, kudrah? Dan akalnya apa? Wujudnya alam ini. Kalau Tuhan itu lemah, maka pastilah tiada wujud alam ini. Apa dalil Allah Ta'ala itu hidup? Pada segi akal, maka akal pun menjawab wujudnya alam ini. Kalau tidak ada Tuhan yang bersifat hidup, manakan mungkin ada alam ini. Apakah dalil akal? Allah itu sifatnya melihat, mendengar dan berkata-kata. Dalilnya wujudnya alam ini. Dan kita ini termasuk alam. Ciptaan alam ini termasuk kita ini alam. Jadi kalaulah manusia pencipta boleh melihat dengan berkata-kata, mustahil Tuhan itu disuburkan dan tuli mustahil. Maka dalilnya kalau kita melihat dengan berkata-kata dan menciptakan makhluknya dan boleh melihat dengan berkata-kata. Baiklah, setelah kita memahami dalil akal dan juga dalil naqli daripada penghujahan ayat-ayat Quran dan hadis, maka ada satu lagi
yang perlu kita perhatikan kerana itu adalah secara akal. Tetapi kalau kita belajar akal faham, itu dikatakan akalnya bertauhid. Tetapi kalau jiwa yang merasai wujudnya Allah, itu sudah mencapai jiwa yang bertauhid. Yang kita naklah ini jiwa yang bertauhid. Proses pertama belajar, akal memahamkan ilmu. Keduanya jiwa, hati itu yang berfungsi merasai wujudnya Allah. Itu yang kita nak. Yang terhenti setakat itu. Jadi untuk melalui proses ini, daripada akal tauhid akli, kita nak bawa kepada tauhid zauqi. Untuk mendapatkan tauhid zauqi ini, maka kita memerlukan satu usaha lah. Apapun dunia ini memang kena usaha ikhtiar. Takkan sebelum mudah belajar untuk cantik saja juga boleh guna Allah Ta'ala. Mesti ada satu proses untuk mempunyai zauq itu, anugerah dalam bentuk maknawi, spiritual, energi. Jadi mesti ada persiapan lah untuk menerima anugerah tersebut. Kalau tidak ada persiapan ataupun kesucian jiwa itu, mana mungkin ada pemberian. Jadi di situ maka ada satu jalan ataupun proses tariqah sufiyah, tariqah sufiyah, ataupun tariqah tarbiyah, tariqah sufiyah, ataupun tariqah tarbiyah. Setengah orang agak sensitif menggunakan sufi, tak ada masalah, kita buat senang. Kita kata at-tariqah sufiyah, minta maaf, at-tariqah tarbiyah. Apa tarbiyah? Penterbiahan, pendidikan rohani. Untuk dapatkan pendidikan rohani ini, maka dia memerlukan, ini sekolah dia kata madrasah rohiyah ataupun madrasah rohiyah, sekolah rohani. Tentu letaklah apa nama spiritual school ke apa, letaklah, tak kisah. Yang penting tahu faham. Maka nama, kalau dah namanya sekolah itu mesti ada tiga perkara ini, tiga perkara utama. Tiga perkara utama. Apa itu? Yang syekh, yang guru. Syekh, guru. Keduanya murid. Murid ataupun panggil salik. Salik. Kemudian manhaj, al-manhaj. Al-syekh, al-murid ataupun salik. Salik, murid ataupun manhaj. Manhaj itu metode. Syekh ini bukan syekh yang baca kitab macam saya ni, bukan. Bukan syekh buat tahlil. Kalau macam kata syekh ngatik, syekh buat tahlil. Jadi kalau siapa ni kat rumah, orang berumah yang buat tahlil tu, kalau tuan rumah cepat saya tasbih, orang tu lah kena bawa tahlil ni. Itu yang ramai kalau Pak Imam tak datang, semua tak naik ke rumah, semua duduk ke bawah. Dan sambil makan buah cemai, makan buah cemai, serokok, buah. Nanti bila Pak Imam datang naik, baru dah semua naik.
Bukan syekh tu, bukan syekh hadis, bukan syekh kitab fiqh, tetapi syekh yang memiliki status mursyid, syekh mursyid. Mursyidun. Syekh mursyid ini kena ada syarat-syaratnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada syariat, jangan belajar hakikat orang tak solat, dalam tak solat, tak puasa, dikandung ikut, isap ganja, tak jadi, lepas zikir isap ganja. Syekh pertama dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada Quran dan Sunnah, dan ketiganya mempunyai pengalaman menjadi murid di bawah bimbingan guru yang terdahulu, yang mana guru terdahulu sampai guru terdahulu sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi limpahan rohani yang guru itu miliki limpahan rohaninya daripada lautan rohani Rasulullah SAW. Sebab itu bukan saja ilmu yang perlu bersanad, hatta tarbiyah rohani pun perlu ada sanad. Dan keempatnya, ini bukanlah menjadi keutamaan untuk semua orang salikin muridin. Ini hanya pilihan sajalah. Apa tu? Diizinkan oleh guru untuk mentarbiyah orang lain, memang dia menjadi mursyid. Matlamat kita bukan hanya mursyid, matlamat kita dalam bertarekat itu untuk jadi hamba Allah. Itu tinggi darjat hamba Allah ni. Sebab Allah sebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya itu Rasulullah SAW pada kisah Isra dan Mi'raj. Allah tak sebut binabi, birusuli, tak. Apa lagi nama? Ataupun bi Muhammadin, Subhanallazi asra bi Muhammadin, ataupun Subhanallazi bi rasulihi, ataupun Subhanallazi asra bi nabiyhi. Tidak, tapi Allah sebut bi 'abdihi. Jadi kita pesan anak-anak kita, kalau kamu masuk madrasah Al-Quran, jadi ulama besar macam mana pun jangan tertanggal sifat hamba itu. Sifat hamba apa dia? Rendah diri, fakir diri, dhaif diri, lemah diri, jahil diri, walaupun alim sekalipun. Kerana apa? Alim macam mana pun tidak pernah memiliki ilmu sendiri, melainkan ilmu yang ada pada si alim itu adalah ilmu dan tercari pantulan sifat-sifat Allah, sifat alim itu. Jadi kita hanya belajar depan guru, tetapi menerima iktikad kita kepada yang alim. Belajar dengan si alim, tetapi akidah kita dengan al-alim yang maha mengetahui Allah SWT. Murid, seperti telah dibicarakan sebelum ini, kami lepas, orang yang menghendaki siapa? Menghendaki Allah. Di ibadat kita ini semuanya hendakkan siapa? Hendakkan Allah. Jangan ada selain daripada Allah. Tuan-tuan punya pengalaman lah hidup ni. Kalau yang rajin baca surah Waqiah sebelum tidur, buat solat duha, amalkan zikir ya Ghani ya Ghani, wahai yang maha kaya, ya Razak ya Razak, wahai yang memberi rezeki. Waktu berzikir, waktu baca Quran Waqiah, baca ayat 1000 dinar, waktu berzikir tu tuan-tuan ingat apa? Jujur cakap, ingat apa? Ingat apa? So tentu kita ini, kita berzikir ya Ghani contohnya. Apa makna ya Ghani?
yang maha kaya, ataupun ya Razak, maha pemberi rezeki, ataupun kita buat solat duha, solat duha, ataupun kita baca surah Waqiah, ataupun 1000 dinar. 1000 dinar. Tuan-tuan punya otak atau fikir apa? Ini kepada kita ni. Senyum sikit lah. Ini bulat tak cantik. Kita ambil sikit hidung Pakistan. Sekarang dalam otak ni fikir apa? Jangan ni. So, fikir lepaskan hutang lagi, income masuk besar lagi, besok nak submit lulus projek. Itu yang dipikirkan. Yang dirasakan itu dah rezeki. Kita otak kita fikir apa sekarang ni? Duit lah, duit tu memang tak ada duit macam tak hidup. Duit, loan, nak beli kereta, duit muka kena ada dulu lah. Boleh loan, lagi apa, rumah, lagi apa, bini nombor 2 lagi, submit projek, lembutkan hati bos, macam-macam lah. Apabila tak dapat yang kita hayalkan ni, kita tekan tak? Dah 5 tahun buat surat duha, dah 10 tahun surah Waqiah, daripada bujang sampai dah cucu amalkan lepas subuh ayat 1000 dinar. Tapi kita masih lagi naik motor cek. Tekan kita ni. Kita rasa yang ada dalam minda kita itu rezeki, padahal terlupa dapat membaca surah Waqiah itu dah rezekinya. Dapat bangun malam itu rezekinya. Dapat menyebut nama Allah ya Ghani itu rezekinya. Dapat surah itu dah rezekinya. Belum fikir duit. Sampai korban lagu lah, duit, iman kau duit, kan itu sebab yang menulis lagu tu fikir duit juga lah. Nah, kita dapat datang suatu jemaah itu rezeki, dapat buat sebuah itu rezeki. Tak isu lagi, tak dapat rezeki kita, dah dapat pun. Mana lebih besar? Dapat buat surat duha ataupun income masuk sampai buat surat duha? Mana lebih besar? Anugerah boleh buat surat duha itu lebih besar daripada duit yang kita nak mencari itu. Surat duha itu. Betul kan saya cerita ya? Murid ini adalah orang kehendak Allah, tiada lain. Untuk Allah saja. Bukan tujuan syurga, bukan tujuan pahala, apatah lagi tujuan seperti nak submit borang, nak melakukan projek. Ibadat hanya untuk Allah saja. Apabila kita buat surat doa, merasai ini anugerah, itu dah rezeki besar betul. Rezeki apa? Rezeki ma'rifatullah, mengenal Allah dengan surat doa itu. Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku surat doa ya Allah. Kalau dapat surat doa itu cukuplah, tak beri apa-apa pun lepas itu pun tak apa. Sebab apa? Cukuplah surat doa itu. Baik. As-salik maknanya apa? Orang yang berjalan. Apa yang berjalan? Kaki ke roh? Roh yang berjalan, bukan kaki. Roh yang berjalan menuju ke Allah.
Cara berjalan macam mana? Betulkan tujuan, betulkan pandangan. Betulkan tujuan, betulkan pandangan. Manusia ini dia ada hati dia. Hati ini tempat Allah telik. Allah telik di hati. Maka betulkan tujuan, betulkan pandangan. Tujuan untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Pandang siapa? Pandang Allah. Wajahku wajhil ladzi fatras samawati wal ardh. Ku hadapkan wajah. Wajah ke mana? Wajah hati ini kepada siapa? Kepada Dia. Fatras samawati wal ardh. Dalam hadis disebutkan antakwa ka'annaka tara. Engkau sembah Allah Taala seolah-olah engkau memandangnya. Bermakna perintahnya apakah aktiviti hati? Aktivitilah memandang Allah. Ya. Apabila dia tidak hidup, tidak aktif untuk memandang Allah, maka itulah dikatakan buta mata hati. Man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang berada di sini, tafsirannya di sini apa dia? Di dunia ini. Wa fil akhirati a'ma, pasti di sudut akhirat dia buta. Buta mata apa? Buta mata hati. Dalam ayat lain disebutkan fa'innaha la ta'mal absar. Sungguhnya bukan buta mata kepala, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam benak, dalam dada ini. Bermakna pahamlah kita bicara buta bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Jadi kena aktifkan kita punya hati kita. Aktiviti di hati itulah memandang Allah. Tuan-tuan datang ke masjid, pandanglah bahawa atas anugerah dia lah, ini perbuatan dia lah yang memperlakukan kata diriku untuk datang sujud di rumahnya. Ya. Salik manhaj. Manhaj ini merupakan satu metode acuan. Siapa nak sampai kepada Allah, maka ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf telah membuat satu garis panduan. Apakah garis panduan itu? Secara kasarnya, garis panduan itu ada 5. Dalam kata contoh tadi kalau Allah tu, pertama kena mempunyai ilmu kasbi. Apa itu ilmu kasbi? Ilmu kasbi ini ilmu daripada usaha dan ikhtiar. Tuan-tuan datang belajar, orang dah balik, dah makan dah ke rumah ni. Ini kita lapar, dalam haji lagi. Tetapi ini adalah Allah. Usaha dulu dia cantik, datang, istiqamah, mendengar, tak faham, tanya. Ini kan usaha. Kasbi ini usaha, ikhtiar. Ya. Jadi ilmu kasbi ini ilmu dengan usaha ikhtiar. Apa saja ilmu? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usul, ilmu hadis, ilmu wasarah. Selepas ini maka amal syar'i. Apabila sesuatu amalan itu bertepatan dengan ilmu yang dipelajari, baru panggilkan amal syarak. Amal ikut syarak. Betul. Kalau amal itu tidak menepati dengan ilmu yang dipelajari, itu amal bid'ah namanya. Amal bid'ah. Jadi kita kena beramal yang lebih baik. Biarlah amal kita sedikit, tetapi setiap kita amal itu dengan ilmu. Itu lebih baik daripada amalan yang kita tak tahu sumbernya, cuma ikut-ikut orang dengan orang cakap je. Kawan buat, kita buat. Contoh kadang-kadang kita lihat ada orang lepas saja solat, dah masuk imam, dan dia sujud lagi.
5 soalan sujud apa? Sujud syukur. Baik. Sujud syukur itu disunatkan sujud syukur ialah pertama mesti ianya daripada mendapat nikmat-nikmat yang jarang-jarang dapat. Seperti apa? Dapat anak, jarang dapat. Sama ada diri kita ataupun anak kita atau orang lain. Sujud syukur. Anak kita dulu biasa, jarang dapat. SPM pun sekarang ada sejak tu je. Sudah bagi kita ni, SPM saja. Dulu sujud syukur. Tuan-tuan dapat cucu, sunat sujud syukur. 20 tahun bekerja, baru tahun ini naik gaji. Gaji pun tak naik besar mana pun, 1,5 je naik. Tapi tadi dah, dia dah 20 tahun dah. Datuk bos hari ini dah macam nak buang tergiat sikit, dia pun naik dengan staff ni. Tapi 1,5 dia tak banyak pun. Tapi bersyukur, Allah Alhamdulillah 1,5 pun rezeki Allah. Tiba-tiba tuan-tuan balik, isteri kata, awak kahwin dah lagi bang, saya nak ceritakan jodoh. Sujud syukur. Saya dah siap dah rahmat semua ni. Din pun dah siap. Awak cakap kan? Awak dah nak keluarkan hidup SP kan? Saya dah siapkan orang. Lepas menikah tu sujud syukur. Sebab apa? Jarang dapat. Tapi bab yang saya cakap tadi itu agak-agak boleh dapat ke? Mudah-mudahan lah sampai baik itulah, sampai mati sampai baik. Okeylah, dapat pahala tu sampai baik tu. Dan benda jarang dapat benda nikmat kan? Kalau nikmat dia hari-hari makan, dapat kencing, dapat tidur, bernafas, itu dah bersyukur syukur. Keluar bertandas, sujud syukur. Bini kata, sujud apa ni mak? Sujud syukur. Sebab apa? Sebab boleh kencing tadi. Makan nasi, nak habis nasi lemak sebungkus, sujud syukur. Sudah apa mak? Alhamdulillah, sebab pagi ni. Nikmat yang saban hari tak sunat sujud syukur. Jelas? Ingat, tentang peramalan, kita amal ikut fiqh. Jangan ikut bicara orang-orang sufi yang jahil. Di sisi kita orang sufi, orang tarekat, kita sudah tidak. Kita ikut fiqh saja. Ikut fiqh. Yang kita nak hati itu yang sufi, zahirnya fiqh, berfiqh. Sebab itu Imam Malik berkata, barang siapa yang berfiqh tanpa tasawuf, munafik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fiqh, zindik. Zindik itu tak bertuhan. Barang siapa yang berfiqh lagi bertasawuf, itulah muhakkik, itulah benar muslim. Jadi kita nak berfiqh, tentang belajar fiqh bagaimana ustaz tak masalah. Tetapi dalam tarbiyah rohani, itulah satu-satu guru yang kita terima tarbiyah. Baik, amal syar'i. Ketiganya ini qalbun salim. Apa dia? Hati saya buat biru lah. Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang sejahtera. Kalaulah di sisi para sufi, kalau hanya sekadar membolehi ilmu kasbi dan amal syar'i saja tak memadai. Karena apa? Karena walaupun alim macam mana pun anggap macam orang awam juga dah. Hanya sekadar ilmu dan amal saja masih lagi diberi amaran. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada kami peksa amal-amal mereka itu, kami jadikan dia ni bagian debu yang berhamburan. Ilmu banyak, amal banyak, tapi bagian debu yang berhamburan. Ditanya kenapa? Kerana tidak memiliki qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang sehat. Dia beramal, dia berilmu dan beramal, tapi
tumbuhnya riya, ujub, takabur, sum'ah. Itu semua penyakit-penyakit yang merosakkan amal kita. Sebab itu tak dapat tidak kena usaha dapat keputusan ini. Sebab itu boleh duduk di bawah terbiah. Manahan itu yang ada guru. Setelah mempunyai keputusan hati yang jernih, yang murni, dia akan diberikan ilmu wahbi. Ilmu wahbi. Apa itu ilmu wahbi? Ilmu kurniaan, anugerah. Bukan wahabi, wahbi. Kurniaan. Berwahaba, ini wahab ni lah makna beri ya. Allah nama wahab, yang maha pemberi. Jadi ilmu wahbi ini ilmu anugerah. Ilmu anugerah ataupun ilmu dipanggil ilmu laduni. Ilmu wahbi, ilmu laduni, ma'rifat, hakikat, zauq, feeling, syauq, rindu. Ini sifat-sifat benar hati ini, sabar, tawakal, rendah diri, tawaduk ini bergantung pada sejauh mana suci murninya qalbu sakit ini, hati ini. Sebab dia anugerah Allah, dia sebuah anugerah. Dia tidak boleh hanya sekadar baca kitab tasawuf, mengajar tasawuf atau melalui tasawuf dapat sifat-sifat tersebut. Takkan mungkin dapat. Mungkin ustaz mengajar kita tasawuf itu pun sekali buka bab tasawuf panjang sangat ni, bila pula nak habis. Ustaz pun untuk risau bila nak habis di mana, dia pun tak sabar nak habis cepat. Anak murid pula menyambung, ustaz panjang sangat bab, sabar ni, langkau lah bab ni ustaz. Boleh langkau, kedua tak sabar. Baca kitab tasawuf tapi tidak memiliki sabar juga. Sebab sifat itu adalah sebuah anugerah. Tawaduk, rendah diri, anugerah. Syukur, anugerah. Itu sifat-sifat mulia itu akan dipenuhi dikarenakan qalbun salim tadi. Setelah dapat qalbun salim, dapat hakikat makrifat zauq di sini, baru yang kelima yakni amal hakiki. Hakikat amal. Contohnya hasilnya amal kasbi lawannya ilmu wahbi. Amal ilmu kasbi lawannya ilmu wahbi, pasangannya. Amal syar'i pasangannya amal hakiki. Jadi kalau orang baca makrifat hakikat dan tak solat tu, dia dulu ke mana? Tak ke mana? Tak solat, tak puasa, Ustaz Ganja berzikir, Ustaz Ganja cerita hakikat dulu ke mana? Dia tak ada pun dalam whiteboard ini, bawah dalam whiteboard tak ada, luar kawasan. Pernah satu ketika orang bertanya kepada seorang ulama, Syekh, saya dapati ada satu kelompok golongan, mereka berkata bahawa apabila kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, sudah mengenal Allah Ta'ala, maka tidak perlu lagi kita solat sebab kedekatan kita gitu. Kata Syekh, betul, tak perlu solat, dekat dengan neraka. Betul atau dekat dengan neraka. Jadi ini secara kasarnya dia usaha ikhtiar belajar, beramal ilmu. Kemudian dalam ilmu dan amal ini perlu ada proses untuk mendapatkan qalbun salim agar ilmu dan amal ini diterima Allah. Sebab kaedah kita di sini, setiap amalan diterima Allah pastinya sah. Tetapi bukan setiap amalan sah itu diterima Allah. Allah terima amalan itu yang sah, yang rukunnya cukup, syaratnya cukup, itu terimalah. Tetapi bukan semua yang cukup syarat cukup rukun itu. Minta maaf. Setiap amalan diterima Allah pasti sah. Amalan yang diterima itu memang sah, amalan sah. Tetapi bukan semua amalan sah itu Allah terima. Kerana apa? Dikarenakan ada masalah
hati yang masih rosak itu. Ya, sekadar kita apa? Setiap amal terima Allah pastinya sah, tapi bukan setiap amal sah itu terima Allah. Habis sudah dapat ilmu wahdi, khusyuk, tawadhu, ikhlas, takut, tawakal, syukur, maka orang yang beramal ini dikatakan 2 rakaat lebih baik berdunia dan isi-isinya. Nampak tak? 2 rakaat lebih baik berdunia dan isi-isinya. Cuba tuan-tuan gabungkan dengan apa yang saya kata tadi, awal-awal tadi. Solat duha dengan projek masuk, mana yang besar? Solat duha bukan projek masuk, ini 2 rakaat lebih baik berdunia dan isi-isi. Projek masuk sikit sangat masuk, apa? 1 minit sikit seperti itu. Emas, gunung Everest sikit. Ini 2 rakaat lebih baik berdunia dan isi-isi dia. Siapa tu solat ni? Ahli ma'rifat, orang yang telah mengikuti saja tadi. 2 rakaat saja. Kita makan agak la hakimullah, la hakimullah, la hakimullah, la hakimullah. Tetapi orang yang kekasih Allah, arif billah, wali Allah, dia punya pernapasan itu lebih bernilai daripada kita diberi itu. Sebab itulah disarankan kita hendaklah mendatangi orang soleh. Orang soleh itu bukan soleh macam kita lah, soleh yang mana hati yang merendah diri, hati sentiasa dengan Allah. Habis duduk dalam satu majlis zikir, selawat, baca ilmu, kita menghitung nafas-nafas orang soleh itu, nafas-nafas wali Allah itu, dia membantu hidup jiwa kita. Sebab itulah kelebihan berkumpul dengan orang soleh, alim ulama, para wali Allah. Ya. Orang soleh, alim ulama disebut ini bukan orang soleh yang biasa-biasa, tetapi orang soleh yang arif billah, ulama yang arif billah, ulama yang memang hidup ada hati dia itu. Maka kita duduk dalam majlis tersebut, ia membangkitkan rohani kita. Takkan mungkin hati-hati yang mati menghidupkan hati yang mati, tak mungkin. Hanya hati yang hidup saja yang boleh menghidupkan hati yang mati ini, seperti kita yang lalai, yang lama ini. Sebab itulah Nabi sebutkan mengumpamakan kawan yang baik itu bagaikan apa? Bagaikan penjual minyak wangi. Kita datang dengan penjual minyak wangi, orang tak beli dia punya minyak wangi, tetap pada kita berbau wangi. Itu juga kita berkawan dengan orang yang baik. Baik itu lah sebenarnya, dengan akhlaknya, dengan budi-pekertinya, malah dengan jiwanya. Duduk saja dengan dirinya mengingatkan kita kepada Allah. Itulah sebenarnya hadis. Dikasih Allah itu ada memandang wajahnya mengingatkan kamu akan Allah. Ada dia berkata-kata ilmu kamu bertambah, kefahaman kita kamu bertambah. Dia olah sedikit tapi pahaman kita berkembang. Apabila melihat saja perilakunya itu mengingatkan kamu akan akhirat. Cari awak seperti ini, kawan seperti ini. Ya, ini merujuk kepada wali Allah, merujuk kepada arif billah, al-hakikat para rasul. Jelas, ini secara kasarnya begitu. Bahan Ustaz luaslah. Tapi gambaran beginilah. Belajarlah ilmu kasbi, nada kitab seperti ini. Amal syar'i, jangan beramal dengan ilmu yang kita yakini, yang kita faham dan kita belajar. Macam surat jamaah tasawuf. Tuan-tuan belajar tapi tak faham. Jangan baca tasawuf. Dia memang tak sah. Itu pun kalau nak niat yang tak termanja dia. Masih lagi ada orang tanya, dekat-dekat juga sekolah alam yang tanya, Ustaz, saya dah keluar daripada mungkin saya, tempat saya tinggal, dah keluar dah ke mahalah. Lepas tu saya dapat zaman kasar di sini kan Ustaz kan? Bukan. Zaman kasar kita dah boleh kita buat, boleh kita keluar selangkah daripada mungkin kita. Selesai lah.
Katakan dulu kan ada orang negara Islam itu dipagari dengan tembok, macam tembok Cina lah kelihatan, tembok besar Cina. Keluar sampai di lubang saja, dah boleh buat dalam pasar, sebab dah boleh bermukim. Kalau kampung kita itu, tempat kita tinggal itu dibatasi dengan sungai, menyeberangi sungai dan berjual pasar. Yang pentingnya perjalanan kita ke tempat yang nak tuju tu memang sudah ada 2 marhalah, bukan tunggu keluar 2 marhalah barulah terus letak. Kami itu maksudnya. Tak apalah bab tu, bab niat pula. Apabila kita solat jamak qasar ini, jamak serta qasar. Niat qasar tu di mana? Qasar itu mesti dimasukkan ketika qasar taruh ta'yin. Satu lagi, niat dan qasar. Tadi sebelum fardu zuhur, qasar 2 rakaat. Lillahi ta'ala sunat, pada kita sunat, tunai sunat. Tetapi kalau tak masuk qasar, tapi dia berqasar, tetap berempat, dia terlupa qasar. Allahu Akbar. Tak boleh batalkan solat selama, sebab niat dah sah. Niat kita saya sebelum fardu zuhur sah. Cuma lupa niat qasar. Tak boleh buat qasar. Terus ke sembahyang. Nanti kalaulah kawan kita tadi imam itu dia buat qasar, dia beri salam, kita bangun 2 rakaat lagi. Kita gunakan selama kita terlupa niat qasar tadi. Jadi Nabi telah sambungkan seperti ini, maka kalau tak tahu selain jamak qasar, jangan buat jamak qasar. Sebab apa? Takut nanti kita rasa macam sah solat kita, tak sah. Besok ditanya tak, banyak solat tak cukup, banyak solat tak sah ni. Tak solat ke zuhur? Solat apa? Jamak qasar. Tak betul solat tu. Ditanya besok. Dia apa pun amalan dia ada ilmu kan. Lepas tu setelah amalan qalbun, hati kena sucikan, kena usaha lah. Tak kena masa lagi dah. Dulu ada satu kefahaman, orang berkata jangan berkata soh muda-muda, nanti tunggu tua sikit. Dah tua pun tak faham-faham pula. Macam mana? Salah pembawakan tu. Belajar tasawuf itu bermula daripada 7 tahun. 7 tahun lagi. Kita perasan tak anak kita kadang-kadang ada berselisih. Iri hati, kan ada yang iri hati, cemburu, panah barang. Takkan biarkan dia hidup seperti itu. Tentu umur 10 tahun, 11 tahun dididik, jangan bergaduh, cakap baik-baik, jangan. Itu tasawuf dan itu akhlak. Dulu kita panggil apa? Civic di sekolah tu. Kata susila, civic. Di segi sudut agama, kita tasawuf lah, ilmu akhlak. Jangan ambil barang orang, masuk rumah orang jangan lari-lari, jangan menjerit, tidak. Anak masuk saya terus pergi ke penjahit, buka petai hurang. Masuk bilik orang, tarik mainan anak orang bawah katil. Kita baru tak tahu dia, tak boleh begitu. Jadi anak dengan akhlak. Nanti 2 meter nanti masuk rumah tu pergi salam cium tangan tu kau, tanya tu apa sehat tu, sehat dan tidak tu, akan begitu, ajak adab. Dia tasawuf tadi, dia daripada akhlak dia daripada kecil lagi. Kecil-kecil agak, jangan ambil barang orang tanpa izin. Nanti kalau selalu ambil pula, ada besar dia ambil dia. Dulu minta gula-gula, tak besar-besar ni, minta gula-gula juga. Tak ada hati, dia pun minta gula-gula kecil dia. Kalau dulu gula-gula 10 sen juga. Ini gula-gula 10 sen tak apa. Gula-gula dia mahal, 10,000, 20,000, gula-gula itu besar sangat. Jadi dah biasa minta gula-gula, dah besar satu pun minta gula-gula juga. Jadi orang tu, padahal kerja bukanlah banyak-banyak projek masuk kan. Qalbun salim, ilmu wahid dan ilmu amalan hakiki. Itu perteminta. Ini gambaran kasar. Sekarang kita bicara tentang tauhid, definisi tauhid. Saya ini istilah tauhid menurut bahasa berasal daripada perkataan wahada. Wahada
yuwahidu tauhidan, yang bermaksud menyatukan sesuatu, tunggalkan, isakan. Jadi ada kita kata tajuk kita ni penghayatan tauhid di dalam solat ialah penghayatan dalam pengisaan penunggalan Tuhan di dalam solat dan kehidupan. Dan jangan ada dua dalam ibadah ni, jangan ada dua, satu saja tujuannya. Betulkan pandangan, betulkan tujuan. Tujuannya hanya untuk Allah, pandang hanya pandang Allah. Ini hakikat ibadat. Jangan kerana ada lain kepadanya. Kita datang ke masjid bukan kerana rumah dekat dengan masjid. Nanti kalau datang mengata rumah dekat dengan masjid, tapi kaki tak sampai ke masjid. Nah, kita datang ke masjid bukan kerana supaya zikir. Sakit-sakit urat ni, sesemua lagi, batuk-batuk lagi, pergi juga ke masjid. Sebab apa? Aku zikir. Oh, nampak sikit. Oh, nampak tu. Rupanya ada sesuatu niat yang selain daripada Allah, supaya kita ni seorang yang soleh, warak, zuhud, kuat beribadah. Semua sakit-sakit urat pun pergi juga ke masjid. Padahal hukum syarak kata boleh. Boleh dia di rumah tu. Maklumlah kadang-kadang orang memahamkan zahir hadis kan. Barang siapa yang sembahyang di rumah, walaupun setelah mendengar azan sembahyang solat di rumah, Nabi bersabda apa? Aku nak membakar rumah-rumah orang sembahyang di rumah. Saya membawakan seorang, dia ni mu'alaf setakat. Saya pun tak pernah tahu, tetapi dia pernah bertemu saya macam mana tak tahu. Dia ikut pengajian online ke apa, dapat bertemu saya di sini untuk saudara saya lah. Saya pun dia membantulah sangat mu'alaf. Dia Ustaz, saya minta Ustaz cerahkan, sebab dia berbuat-buat dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan pun ke level ilmu macam dia juga lah. Dan tak sabar kan, mutu kualiti ilmu kan rendah sangat-sangat. Jadi dia kata Ustaz, hadis Nabi bukan Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang tak solat di masjid dan solat di rumah. Bagaimana faham ni? Kata kawan-kawan semua berfikir boleh sunat membakar rumah orang yang tak sembahyang di masjid. Sebab hadis tadi berbuat sama kawan ni sunat pergi membakar rumah-rumah orang tak sembahyang di masjid ni. Cuba tuan buat dia macam mana? Kelokap kita. Lokap kita. Saya kata bukan begitu. Nabi memberi satu gertakan, warning, sampai hasrat Nabi itu begitu, kan? Begitulah. Macam suami dah marah sangat isteri di mulut dia terlupa sungguh. Apa kita kata? Kau tengoklah, aku ceraikan kau. Dan cerai ke tidak? Tak nak cerai, cuma kau pada tegas saya cakap aku akan ceraikan kau. Tapi yang hati tak nak ceraikan. Kenapa? Sekarang musim sejuk, cerai apa? Orang banyak-banyak sejuk nak cerai isteri pula. Istilah tauhid berbahasa berasal dari perkataan Arab wahada yang bermaksud menyatukan sesuatu, menunggalkan. Dan kata tersebut menunjukkan sesuatu yang tunggal. Ia dengan arti tidak memiliki kesamaan dengan sesuatu. Itulah sifat salbiyah, wahdaniyah, Esa Allah, tunggal Allah pada zat, Esa Allah, tunggal Allah pada sifat dan juga pada perbuatannya. Disebabkan itu, bagi menunjukkan keesaan Allah, maka orang Arab menunjukkan Allahu wahid. Allah itu satu. Maksudnya Allah itu Esa. Dan tidak ada yang menyamainya dalam segala tidak ada yang menyamainya. Bermakna faham kita bukan saja tidak menyamai pada diri zatnya, bukan saja tidak menyamai pada sifat atau perbuatannya. Justru itu, ada kita solat, kita tidak ada apa-apa perbuatan, melainkan yang kita lihat sebenarnya adalah perbuatan Allah terhadap diri kita. Kalau kita merasa kita melakukannya, maka kita sudah menunjukkan Allah.
Ini ada pakai syirik akhfa, syirik yang tersembunyi. Nah, kita ada syirik khafi, seperti syirik khafi, syirik halus. Tetapi ada satu lagi nama akhfa, teramat halus. Khafi ini halus, tersembunyi. Ini pula lagi teramat halus, lagi amat tersembunyi, lebih halus lagi. Sebab itulah kalau tak diperhatikan, dijaga boleh-boleh, hati-hati orang-orang yang cuba buat tawaduk, rendah diri, di dalamnya ada ujung. Hati-hati. Dalam tawaduk pun ada ujung bangga diri. Rupa-rupanya dia merendahkan diri pada orang lain, belum berbahasa dengan orang itu, rupa-rupa dalam hatinya ada tersemat inginkan dipuji sebagai orang yang tawaduk, berbangga dengan tawaduk itu, maka itu dipakai ujung dalam tawaduk. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dapat sepenggal ni. Jadi kita akan sambung lagi lah. Saya ulang balik tauhid sesuai tauhid tanda lah. Kita akan jumpa tahun depan. Tahun depan lah kita insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wa sallallahu wa tahiyyatu fiha salam wa akhir da'wa Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.